Okey. Baik, mungkin ada yang tanya, cikgu, kenapa cikgu record? Baik, tujuan cikgu record adalah dua perkara. Satu, video-video ini cikgu akan upload dalam YouTube channel cikgu. Okey. So, kalau sesiapa yang belum subscribe lagi, pergi ke YouTube, type Cikgu Rafi Sejarah. Kamu type Cikgu Rafi Sejarah, akan keluar logo cikgu. So, kamu klik subscribe. Sebab apa? Dalam tu ada playlist video-video, okey, sejarah tingkatan 1, geografi tingkatan 1. So kamu klik kepada sejarah tingkatan 1 itu, akan keluar list video-video kelas sejarah. Jadi di situ kamu boleh tonton semula. Dan satu lagi, kenapa cikgu record? Supaya nanti cikgu boleh upload dalam Google Classroom. Supaya kamu boleh tengok juga di Google Classroom. Alright. Baik. Okey, terima kasih banyak Arisa untuk memberikan link kepada video YouTube channel cikgu. Terima kasih banyak Arisa. Dan sekarang ini YouTube channel cikgu telah ada 889 orang subscriber. 889 orang subscriber. Okey, dengan juga view cikgu mencecah 10,000. Okey, dan juga okeylah tu. Semuanya para pelajar. Okey. Baik. Kita nak mulakan dengan organisasi sosial. Baik. Kita lihat tentang organisasi sosial. Cikgu, sebenarnya organisasi sosial ni apa cikgu? Organisasi sosial ni bermaksud adalah kita kata sebagai struktur masyarakat. Struktur masyarakat. Maksudnya macam mana mereka hidup dalam masyarakat cikgu? Dia orang bukan hidup seorang-seorang. Dia orang ni orang-orang zaman prasejarah ni, mereka hidup dalam kelompok. Maknanya dalam sekumpulan. Mereka tak boleh hidup seorang-seorang. Mereka kena hidup berkumpulan. Jadi, pada zaman Paleolitik, kalau kita tengok manusia zaman ini hidup dengan kelompok kecil yang terdiri daripada gabungan beberapa keluarga dan masih hidup dalam keadaan nomad. Maknanya ada keluarga kecil. Contohnya macam ada mak, ayah, anak-anak. Okey, itu satu kelompok. Di sebelah dia ada lagi satu mak, ayah dengan anak-anak. Okey, dua kelompok. So, kedua-dua kelompok ini kadang-kadang bergabung, kadang-kadang separated. Dan mereka hidup dalam keadaan nomad. Sama-sama. Kalau mak, ayah dengan anak-anak, dia berpindah randah, semua ikut berpindah randah. Mak ayah kata apa? Jom kita buru binatang. Anak-anak pun ikut pergi buru binatang. Jom kita menangkap ikan. Mak ayah pergi menangkap ikan, anak-anak pun tangkap ikan. Dia begitu. Kehidupan secara nomad, berpindah randah. Baik. Kemudian pada zaman Mesolitik, pada zaman ini manusia masih lagi hidup dalam kelompok yang kecil dan mereka juga masih lagi hidup secara nomad dan belum mempunyai sebuah organisasi sosial yang tersusun. Baik, kemudian kita lihat zaman Neolitik. Pada zaman Neolitik ini berbeza. Iaitu di mana kalau kita lihat manusia pada waktu ini sudah hidup menetap. Maknanya diorang dah tak nomad. Mereka dah tak nomad, dah tak berpindah randah. Mereka stay satu tempat dan mereka telah mewujudkan sistem sosial yang lebih baik. Di mana pada waktu ini mereka dah ada ketua, ada leader, ada ketua yang dipilih dalam kalangan mereka dan pada waktu inilah bermulanya pembahagian dalam sosial, iaitu ada kelas atasan, iaitu pemimpin dan juga ada kelas bawahan, iaitu rakyat. So, kemunculan organisasi ini membolehkan aturan kehidupan yang lebih baik dibentuk. Maknanya, pada zaman Neolitik, mereka dah buat satu masyarakat yang ada leader, yang ada pemimpin. Dan pemimpin itu yang akan plan untuk orang-orang bawahan dia. Untuk buat apa? Okey, engkau buat sana. Okey, engkau buat itu. Okey, engkau buat ini. Okey, korang ini, kumpulan ini, korang pergi tangkap ikan. Kumpulan ini pergi bercucuk tanam. Kumpulan ini, okey, pergi menternak binatang.
So dah ada leader yang akan bahagi-bahagikan kerja. Itu bila cikgu? Zaman Neolitik. Manusia nampak tak? Semakin maju dan maju dan maju. Okey. Dan kemudian apabila zaman logam, kehidupan manusia zaman ini lebih tersusun. So pemimpin bertanggungjawab. Apa tugas pemimpin? Ini yang ramai lupa ni. Pemimpin bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul dan membentuk aturan kehidupan agar diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Dan keadaan ini akan membawa kepada pembentukan sistem pentadbiran. Jadi maknanya pada zaman logam ini, pemimpin dah tahu dia perlu selesaikan masalah. Masalah yang dihadapi oleh orang-orang bawahan dia ataupun rakyat dia. Cikgu nak tanyalah, okey. Sekadar nak tanyalah berapa ramai kat sini sebenarnya pernah menjadi pengawas di sekolah rendah? Sila raise hand, cikgu nak tengok. Berapa ramai kat sini pernah menjadi pengawas? Okey, Ilahai, Harshita, Hana. Okey, baik, bagus. Okey, Darwish Hakimi. Okey, bagus. Izara, bagus. Ketua pengawas sains. Okey. Cikgu nak tanya kamu lah. Jadi pengawas, kamu ada kuasa lebih tinggi daripada pelajar lain. Betul tak? Kamu ada kuasa lebih tinggi. Ya, betul lah, Vinesh. Okay. So dia punya kuasa yang lebih tinggi daripada pelajar-pelajar lain. Apakah tugas pengawas sebenarnya? Tugas pengawas dan ketua pengawas adalah menyelesaikan masalah-masalah pelajar-pelajar yang lain. Itu sebenarnya, dia bukan menjaga sebenarnya tahu. Sebenarnya tugas pengawas sebenarnya adalah menyelesaikan masalah pelajar-pelajar yang lain. Apa masalah pelajar lain, cikgu? Ialah pelajar masalah datang lambat. Jadi pengawas kena berikan amaran, beri nasihat. Next time jangan datang lambat. Nanti cikgu marah. So, next time jangan datang lambat. Nampak tak? Dia cuba selesaikan masalah pelajar yang datang lambat. Kemudian, kalau pelajar itu melanggar disiplin seperti berambut panjang ataupun juga tak memakai baju yang betul. Jadi, pengawas akan tegur. Pengawas kata, tak boleh macam ni. Ini masalah. Ini kamu ni bermasalah ni. Masalah kamu ialah rambut kamu panjang melebihi peraturan di sekolah. So, besok kamu kena pastikan potong rambut. Menyelesaikan masalah pelajar supaya pelajar dapat masuk ke sekolah dalam keadaan berdisiplin. Itu tugas pengawas. Dan itulah tugas pemimpin sebenarnya. Menyelesaikan masalah orang bawahan. Itu sebenarnya. Tapi ramai pelajar yang tak faham. Bila jadi pengawas, kena jaga pagar. Kena jaga kantin. Kena jaga. Dia sebenarnya bukan jaga. Tapi sebenarnya menyelesaikan masalah pelajar yang melanggar disiplin. Adakah pengawas itu akan mendenda pelajar tu? Tak. Pelajar ataupun pengawas itu akan beri warning, akan beri ingatan, to remind. Next time jangan buat macam ni. Kalau buat macam ni lagi, aku bagi nama engkau dekat guru disiplin. Nampak tak? Selesaikan masalah pelajar yang tidak mengikut peraturan. See? So tugas leader, tugas pemimpin, memang itulah dia. Iaitu selesaikan masalah rakyat ataupun masalah orang bawahan. Baik, siapa kat sini yang form 1 dia dapat offer jadi pengawas? Anyone here? Ada sesiapa kat sini dapat offer jadi pengawas tak? Oish. Okey, Lavinesh pun dapat. Dapat. Dah offer tapi tak dapat. I see. Okey. Tak apa. Okey, Iliana Mirza pun dapat. Okey, baik, tak apa. Dapat offer tu bagus. Okey. Tapi kalau kamu tak dapat, tak apa. Okey, form tu nanti boleh usaha lagi. Form tu nanti usaha lagi
InsyaAllah boleh dapat tu. Boleh dapat tu. Cikgu yakin pelajar-pelajar cikgu memang boleh dapat jadi pengawas. Usahakan. Okey. Baik. So, pergi sebagai volunteer. I see. Okey, so itulah dia organisasi sosial. Di mana manusia pada zaman Paleolitik, Mesolitik hidup dalam kelompok-kelompok kecil dan kemudian zaman Neolitik hidup dalam kelompok yang besar dan ada ketua. Baik. Kemudian kita pergi kepada kepercayaan. Ini mungkin ramai yang tanya, cikgu, orang-orang zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik ni, diorang ni ada agama ke? Macam ada agama Islam ke? Ada agama Hindu ke? Ada agama Buddha ke? Ada Kristian ke? Maknanya ada kepercayaan tak? Okey, baik. Sebenarnya, pada zaman-zaman prasejarah dulu, kepercayaan tu ada. Tapi dia bukan agama. Dia bukan agama. Sebab pada zaman Paleolitik contohnya, manusia pada zaman ini dikatakan mengamalkan animisme. Okey, animisme tu apa cikgu? Animisme tu adalah percaya bahawa segala unsur-unsur alam. Okey, contoh pokok, ada dia punya semangat. Contoh bila tengok sungai, ada semangat ni. Hujan yang turun. Ada dewa ni, ada semangat ni. Okey, ada kuasa gaib ni. Tengok pantai. Pantai ni ada kuasa gaib ni. Jadi itu animisme. Iaitu kepercayaan bahawa segala unsur-unsur alam ni, segala benda-benda alam ni ada dia punya roh ataupun dia punya kekuatan dia. Itu animisme. So manusia pada zaman Paleolitik ini dia amalkan animisme dan kepercayaan alam semula jadi yang menentukan kehidupan mereka. Mereka percaya pada kuasa alam semula jadi seperti mereka percaya pada petir. Ni petir petir, kilat, angin, hujan, matahari. Selain itu, setiap objek yang terdapat di sekeliling mereka seperti pokok, batu, bukit, sungai, laut, semua dipercayai mempunyai kuasa. Diorang percaya benda-benda ini ada kuasa. So itulah kepercayaan orang-orang zaman Paleolitik. Okey. Baik, sebelum itu, kalau korang semua ada soalan, jangan diam. Tulis dalam Zoom chat. Cikgu baca. Ya, cikgu baca. Okey, cikgu baca apa juga yang kamu tulis dekat Zoom chat. So kalau nak tanya, tanya terus. Jangan tunggu-tunggu. Tak faham, tanya terus ya. Okey. Baik. Kemudian selepas kita tengok zaman Paleolitik, kita tengok kepercayaan pada zaman Mesolitik, di mana pada masa ini manusia masih lagi amalkan kepercayaan animisme, iaitu kepercayaan kepada kekuatan alam semula jadi. Kalau kita tengok ada tulisan-tulisan ni, manusia masih percaya pada kuasa alam termasuk pokok dan juga matahari. Ada orang percaya kat situ. Okey, itu zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik. Baik, kemudian zaman Neolitik. Zaman Neolitik ni, manusia pada zaman ini telah melakukan ritual. Ritual tu apa cikgu? Ritual tu sebenarnya adalah kita kata cara-cara penyembahan. Ritual, apa itu ritual? Cara-cara penyembahan. Itu ritual, cara-cara sembahyang lah, macam itulah. Ritual. So manusia pada zaman Neolitik ini melakukan ritual bagi mewujudkan perdamaian dengan kuasa alam. Dan amalan penyembahan mula dilakukan. Mereka mula menyembah. Dan pada waktu ini, wujud kepercayaan bahawa kehidupan selepas mati itu ada. Jadi, mayat
akan diuruskan dengan teliti dan dikebumikan dengan sempurna. Sebagai contoh, kita tengok inilah dia tempat yang diadakan upacara ritual di Göbekli Tepe, iaitu di Turki. Maknanya itulah dia ritual. Mereka dah percaya kepada penyembahan, dah mula penyembahan, dan juga mereka percaya ada kehidupan. Selepas mati nanti ada kehidupan lagi. Ada kehidupan yang lain. Jadi sebab itu mayat-mayat orang mati ini perlu ditanam dengan elok-elok. Perlu dikebumikan dengan sempurna. Tak boleh main buang dalam sungai ke, ataupun korek tanah, lepas tu tanam macam tu saja ke. Dia kena ada ritual dia dan dikebumikan dengan sempurna. So itu zaman Neolitik. Dan pada zaman logam, kalau kita lihat penyembahan manusia terhadap kuasa alam semakin jelas. Sebab manusia telah buat binaan-binaan khusus, binaan-binaan yang khas telah diwujudkan bagi upacara ritual itu, maknanya upacara penyembahan itu, dan mereka menyempurnakan kepercayaan mereka. Jadi diorang dah bina binaan-binaan seperti apa tahu? Seperti zigurat, seperti candi, zigurat, kuil. Itu adalah binaan-binaan yang khusus untuk penyembahan. Jadi mereka dah percaya dah, kita kena buat satu tempat untuk penyembahan ni. Jadi itu antara kita kata sebagai kepercayaan pada zaman prasejarah. So itulah berkaitan dengan kepercayaan. Baik. Kemudian kita pergi kepada satu saja lagi, iaitu kesenian dan kebudayaan. Mungkin ramai yang tanya, cikgu, orang-orang dulu ni dia orang tak ada entertainment ke? Tak ada hiburan ni? Tak ada dengar lagu, tak ada dengar Spotify, tak ada ke dengar tengok YouTube, video YouTube? Memang tak ada lah kan? Cikgu, tak ada network ke? Tak ada, elektrik pun tak ada. Semua tak ada. Jadi, apakah hiburan yang mereka buat? Apakah seni dan budaya yang mereka buat? Orang-orang zaman dulu, kadang-kala mereka sebenarnya mereka menghabiskan masa banyak dengan mengumpul makanan. Selain daripada mengumpul makanan, mereka juga akan melukis. Inilah kesenian yang mula-mula diorang buat, iaitu diorang melukis. So kalau kita lihat contohnya pada zaman Paleolitik, di mana manusia pada zaman ini telah menghasilkan lukisan di gua. Dinding gua tu diorang lukis. Lukis, dan lukisan ini pula bersifat realism. Realism tu maknanya mereka akan lukis apa yang mereka nampak. Mereka nampak kuda, mereka lukis gambar kuda. Mereka nampak sungai, mereka lukis gambar sungai. Mereka nampak manusia, mereka lukis manusia. Mereka nampak lembu, mereka lukis lembu. So mereka akan lukis apa yang mereka nampak dan bentuk yang nyata, iaitu realism. Itu dipanggil realism. Real itu zaman Paleolitik. Tetapi semasa zaman Mesolitik, lukisan gua ini masih lagi merupakan ciri kesenian yang wujud pada zaman ini. Contohnya, lukisan di dinding gua di Altamira, Spanyol. Lukisan di dinding gua di Altamira, Spanyol. Kita ada pergi hari tu tahu, di gua Altamira ni. Kita ada tengok lukisan-lukisan tu ya. Nampak tak? Dia lukis gambar rusa kat sini. Gambar rusa. Kemudian ada gambar binatang. Kemudian tapak tangan. So ini sebenarnya adalah sama macam Paleolitik, iaitu mereka akan lukis apa yang mereka nampak. Mereka nampak berbeza dengan zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni cikgu tak nak cakap lah kan. Zaman sekarang ni ramai pelajar yang suka melukis.
Tapi melukis kat mana? Dekat meja masing-masing. Kadang-kadang conteng dekat meja kan, meja sekolah kan, meja kelas. Okey, conteng. Kadang-kadang tulis apa? Ryan was here. Ryan was here lah. Kemudian lukis logo Ultraman lah. Kemudian lukis logo Ben 10 lah. Lukis kan. Sekali cikgu kamu nampak, siapa suruh conteng meja? Kena denda pula. Itu. Ingat Ingat, kamu bukan lagi orang zaman Paleolitik. Kamu bukan zaman orang Paleolitik So jangan sesekali cuba-cuba untuk melukis di dinding sekolah. Kalau ada sesiapa yang cuba nak lukis dinding sekolah cikgu rasa kamu tak conteng kot. Tapi selalunya conteng kat mana? Cikgu, kamu conteng dekat meja satu, satu lagi kamu conteng dekat dalam toilet. Dalam toilet lelaki, macam-macam ditulis dekat dinding tu. Dekat pintu toilet tu, dekat dinding toilet tu kan. Tulis conteng macam-macam kan. Itulah korang. Ingat orang ataupun manusia ataupun orang yang menconteng-conteng di dinding-dinding toilet ataupun di meja-meja kerusi ataupun di meja-meja kelas tu, korang ni, siapa yang lukis tu, korang tu orang zaman Paleolitik. Korang ni, siapa yang melukis, menconteng di toilet ataupun menconteng di meja tu, itu adalah orang zaman batu. Zaman Paleolitik. Sebab orang tak lukis lagi dekat meja. Kalau nak lukis, sila ambil kertas dan lukis di atas kertas. Okey? So Lavinesh, kalau kau buat, Ryan pun buat, kau dua orang ni memang orang zaman Paleolitik lah. Memang kedua-dua ni orang zaman Paleolitik. Okey. Yang suka menconteng, membuat lukisan di dinding-dinding. Korang lah ni. So jangan buat jangan buat. Nanti orang cakap korang ni orang zaman Paleolitik. Nanti bila orang cakap korang ni orang zaman Paleolitik, korang pun marah. Kan? Korang pun, tolong sikit aku orang maju tau. Orang maju tak lukis lah dekat meja, dekat dinding. Orang lukis kat atas kertas. Kan? Ini samalah macam orang zaman Paleolitik. Kena sekali gelak nanti. Okey. So, kena tahu Baik. So, itu kesenian dan kebudayaan orang zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik. Selain daripada itu, selepas zaman Mesolitik, kita lihat zaman Neolitik pula. Baik. Selain daripada lukisan-lukisan di gua, kesenian manusia pada zaman Neolitik ni hebat sikit. Sebab mereka dah pandai buat corak. Ada corak ada pattern-pattern yang menghiasi permukaan tembikar. Ini tembikar bawah ni. Kalau kamu tengok tembikar ni, dah ada pattern-pattern seperti ada pola geometri. Pola tu mana corak lah. Corak-corak geometri. Dan merupakan pola utama yang dikenali sebagai simbolisme. Dia berbentuk simbol-simbol. Jom kita tengok tembikar ni. Nampak tak tembikar tu? Nampak tak? Dia punya kesenian tu. Dia ada corak-corak dekat atas dia. Nampak tak? Kemudian dia ada corak bulat-bulat dekat sini. Kemudian dia ada jalur kat sini. Dia ada jalur kat sini. Kemudian dia ada corak bulat kat sini. Dan juga dia ada corak-corak lagi kat bawah ni. So ada corak lagi di bawah ini. So ini yang dikatakan sebagai seni. Kesenian pada tembikar itu. Ini pada zaman bila cikgu? Zaman Neolitik. Nampak zaman Neolitik. Okey. Baik. So dah ada corak-corak. Tetapi yang lebih baik lagi iaitu pada zaman logam. Di mana kalau kamu lihat zaman logam, manusia pada zaman ini, manusia pada zaman ini amat-amat mementingkan nilai-nilai estetika. Okey. Mungkin ramai yang bertanya, cikgu, apa itu nilai estetika?
estetika ni ialah nilai-nilai kecantikan. Estetik, cantik. Okey, nilai-nilai estetika yang ditemukan pada peralatan mereka. Nilai kecantikan seperti di gendang gangsa yang mempunyai pola hiasan yang menarik. Kita tengok di sini nampak ni hiasan pada gendang gangsa. Dia letak gambar macam bintang kat sini, dia ukir bintang. Kemudian ada corak-corak lagi di tepi ni. Okay. Kemudian ada jalur di tepi ni. Okay. So ini adalah kita kata sebagai nilai estetika. Maknanya nilai kecantikan. Dan ini kalau tanya, ini apa cikgu? Ini adalah gendang. Gendang tu yang ni. Yang dia pukul bunyi kan. Dung 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 dung. Dung 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 dung. Dung 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 dung. Bunyi gendang ni lah. Lain macam bunyi gendang cikgu ya. Memang lain. Kan. Dia ada kalau pukul tepi dia bunyi tak. Deng deng tak, deng deng tak, deng 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 tak, deng tak. Dia gitu. Lain macam bunyi gendang cikgu. Lain. Memang lain. Okey. Jadi bunyi-bunyi itu, gendang-gendang itu memang dihasilkan pada zaman logam. Pada zaman logam dulu ya. Okey. Baik. So itu adalah yang dikatakan sebagai kita kata ciri-ciri kesenian. Kesenian dan kebudayaan. So orang-orang dulu suka melukis. Orang zaman sekarang cikgu, orang zaman sekarang pun suka melukis. Tapi orang zaman sekarang kalau yang lelaki suka melukis di menconteng-conteng di meja kelas ataupun juga menconteng di dinding-dinding toilet. Itu yang lelaki. Cikgu saya asyik macam tu dulu-dulu. Ya betul. Okey, tetapi yang kita pelik sekali iaitu apa tahu? Kalau orang perempuan ni sebenarnya memang suka melukis. Tapi dia melukis kat mana? Dia orang suka melukis kat muka. Dia orang tambah warna kat pipi, kat merah. Makeup. Kemudian lukis gincu. Gitu. Kemudian lukis celak pula. Kemudian lukis pula ni. Kan. Kemudian tambah bedak pum. Bedak. Okey. Kemudian tambah lagi sapu lagi krim. Dia orang ni memang rajinlah melukis. Tak percaya tanya Isyani, Ayura Syahada, Izara, siapa lagi? Darin Insyira, Harshita, siapa lagi? Eliana, Arisa, ada melukis juga, melukis kat muka. Tak ada cikgu, tak pernah. Tak pernah? Saya lukis kat kertas je. Ingatkan tak bermakeup ke Arisa? Tak pernah cikgu. Allahu Akbar. Ya ke? Tak reti nak makeup je? Saya lukis kat atas kertas juga. Okey. Kalau nak makeup suruh mak tolong. Okey. Bermakna korang semua ni belum mahir untuk bermakeup lah ni. Okey. Baik, bagus juga. Kalau mak kamu tahu yang kamu ni pandai makeup, aduh, jahanam. Kan? Dia akan beli set makeup untuk mak kamu, kemudian mak kamu kena beli set makeup untuk kamu pula. Tapi orang perempuan pandai tak? Macam kamu semua ni form 1, pandai tak untuk gunakan gincu? Atau lip balm ke, lipstick ke? Pandai guna? Arisa? Hana? Pandai jugalah. Sikit lah. Pandai jugalah ya. Maknanya dia akan gitu kan. Pandai juga. Maknanya tahulah juga untuk mencantikkan diri. Okeylah tu. Kan? Okeylah tu. Tak apa kan. Itu juga adalah seni. Seni. Itu seni ya. Kesenian dan kebudayaan. Seni melukis muka sendiri. Okey, seni melukis muka sendiri. Okey, baik. Jadi itulah kesenian dan kebudayaan. Okey, baik. Cikgu nak tanya kamu. Okey, adakah kamu nak sambung lagi ataupun adakah kamu nak
nak memulakan semula ataupun kamu nak menulis nota ataupun kamu kat rasa macam cikgu bagi je lah nota, kita orang print out ke macam mana? Cuba beri cadangan. Okey. Quiz ada cikgu? Ada, korang nak quiz? Korang nak quiz sekarang ke? Okey. Nak juga? Okey, so ramai yang nak quiz. Okey, so baik. So kesimpulannya, cikgu tutup kesimpulan dia. Baik, kesimpulan dia pada hari ini, kita telah belajar tentang sambungan ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Iaitu kita telah lihat tentang tempat kediaman orang-orang zaman prasejarah. Kemudian kita dah tengok peralatan dia, kita dah tengok pengumpulan makanan. Okey. Kemudian dah tengok kegiatan ekonomi mereka. Kita dah tengok organisasi sosial. Okey. Dan juga kita telah lihat kepercayaan orang-orang zaman prasejarah ini, dan juga kita telah lihat kesenian dan kebudayaan orang-orang zaman prasejarah ini. Maknanya memang kehidupan diorang memang penuh dengan pelbagai aktiviti. Okey. Baik. So